tuan-tuan. Bagi mereka yang buat satu benda besar, ucapan ni penting. Kita sangat perlukan ucapan begitu ketika kita balik rumah. Abang letih sangat sayang. Abang penat buat kerja ni. Abang sedang struggle satu benda yang besar ni. Abang terasa penat sangat. Abang rasa macam tak mampu dah. Tiba-tiba sang isteri kata apa? Abang teruslah buat. Abang pergilah terus. InsyaAllah saya ada bersama abang. Kalau abang susah hati, abang baliklah mengadu dekat saya. Saya akan pujuk hati abang. Kalau kita dapat isteri macam tu tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan. Bila Khadijah mati, Nabi sedih lagi. Sebab Khadijah inilah pemujuk emosi Nabi. Penjaga Nabi. Sentiasa bersama dengan Nabi dalam keadaan senang dan susah. Dekat-dekat nak mati, Khadijah tanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada tak benda yang tinggal? Harta beredak kita ada lagi tak? Nabi jawab, Khadijah, dah tak ada benda dah. Semua abang dah guna untuk perjuangan Islam. Tak ada benda dah yang kita tinggalkan. Apa jawab Khadijah? Khadijah kata, abang, lepas saya mati, kalau tulang belulang yang besar boleh digunakan untuk membunuh musuh, maka gunakanlah. Kalau tulang-tulang yang kecil boleh digunakan buat anak panah, gunakanlah agar dapat membunuh musuh-musuh Islam. Dan itulah sumbangan saya sampai ke akhir, abang. Oh, tuan-tuan. Kenapa Khadijah? Kerana Khadijah tidak pernah menyakitkan hati Nabi. Kerana Khadijah bahasanya sangat halus. Kerana Khadijah sentiasa memujuk Nabi. Bila Nabi berada dalam keadaan resah, Khadijah kata, dah, abang orang baik, abang orang hebat. Allah tak pernah nanya abang. Abang hubung silaturahim. Abang jaga ramai orang. Allah sayang ke abang. Perkataan-perkataan itu penting bagi mereka yang do something atau do the big thing, tuan-tuan. Bagi mereka yang buat satu benda besar, ucapan ni penting. Kita sangat perlukan ucapan begitu ketika kita balik rumah. Abang letih sangat sayang. Abang penat buat kerja ni. Abang sedang struggle satu benda yang besar ni. Abang terasa penat sangat. Abang rasa macam tak mampu dah. Tiba-tiba sang isteri kata apa? Abang teruslah buat. Abang pergilah terus. InsyaAllah saya ada bersama abang. Kalau abang susah hati, abang baliklah mengadu dekat saya. Saya akan pujuk hati abang. Kalau kita dapat isteri macam tu tuan-tuan, Masya Allah. Saya ada satu cerita. Ni cerita real berlaku di Malaysia ni lah tuan-tuan. Dia pernah berniaga. Saya selalu duduk di rumah dia lah. Dia berniaga kapal tuan-tuan. Dia berniaga bawa kapal kontena tu tuan-tuan, bawa barang. Satu hari kapal dia rosak tengah laut. Kapal tu pula memang kapal bermasalah, rosak tengah laut. Tahu sajalah parking tengah laut ni, sekali parking dah berapa juta kena bayar. Kalau seandainya tak bayar, tuan-tuan boleh tengoklah apa jadi. Nak tunda lagi sebagainya. Akhir sekali bila kapal ni kerak rosak tuan-tuan, lama-lama dia jadi bankrupt tuan-tuan. Bila dia jadi bankrupt tuan-tuan, di rumahnya tu dah dibubuh dengan stiker warna kuning tuan-tuan. Kucing pun kena stiker warna kuning, rumah pun kena stiker warna kuning. Semua benda tu telah dibuat stiker tuan-tuan. Nak bagi tahu dia akan pihak bank akan sita tuan-tuan kerana dia tak boleh bayar hutang. Masa itulah tahap paling rendah dalam hidup. Masa tu orang tak mau apa, orang nak semangat ya tuan-tuan. Maka dia pun kata pada isterinya, Allah, abang dah teruk ni. Macam mana? Isteri kata apa? Abang nak kisah apa? Saya kahwin dengan abang dulu start tak ada apa, zero bang, kosong. Kita duduk rumah flat bang, kita duduk rumah Pangsapuri, kita nak kisah apa? Sekarang ni kalau jadi macam ni, kita balik di rumah tu pun saya tak ada masalah abang. Saya macam tu lah. Yang penting abang terus sihat, abang terus berusaha, insya-Allah ada ruang satu hari abang akan pergi jauh. Cuma lah ni tahap kita macam ni, saya terima abang. Abang jangan takut, saya tak akan lari pada abang, saya akan bersama dengan abang. Ucapan tu saja yang menaikkan semangat dia, menyebabkan hari ini dia comeback dan dia telah sampai hari ini terus berjaya, dan dia betul-betul teringat akan ucapan isterinya bila sedang berada di tahap kejatuhan. Sebab tu, selepas Khadijah mati, zaman Nabi hidup, zaman Nabi berada, Nabi sudah senang, Nabi sentiasa ingat pada Khadijah, tuan-tuan. Ingat pada Khadijah ni sampai apa benda Nabi buat kalau ada kaitan dengan Khadijah, Nabi akan kata, bagi sedekah kerana dia ada kaitan dengan Khadijah, tuan-tuan. Dan dia selalu sebut Khadijah depan Aisyah, tuan-tuan. Sampai ada satu hadis menunjukkan Aisyah cemburu dengan Khadijah. Apa kata Aisyah?
ma ghirtu ala ahadin minan nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah cemburulah dengan isteri-isteri Nabi semua ni, tak pernah, seorang pun tak pernah cemburu. Ma ghirtu ala Khadijah, tapi dengan Khadijah aku cemburu. Sedangkan wa ma ra'aituha, aku tak pernah tengok Khadijah pun, aku tak pernah bermadu dengan Khadijah pun. Khadijah bukan pernah hidup dengan aku kahwin dengan Nabi, Khadijah dah mati. Tapi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakthiru dhikraha, sebab Nabi ni terlampau sebut Khadijah sangat. Oh, tak tahan aku. Bila Nabi dia sebut-sebut Khadijah, sebut-sebut Khadijah, lalah dia kata faqultu lahu, aku kata dekat Nabi, aku kata apa? Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Bang, macam tak ada perempuan lain dah dalam dunia ni. Semua Khadijah, semua Khadijah. Hanya ada Khadijah yang dalam dunia ni. Sampai tahap tu tuan-tuan. Tapi Nabi sebut apa? Nabi tak marah, Nabi sebut wa innaha kanat wa kana li waladan minha. Khadijah ni dialah dulu sama dengan abang. Abang tengah down, abang tengah susah, abang tengah menderita. Khadijah lah sangat bagus, jaga akal, sentiasa memberikan kebaikan ataupun menyemangatkan abang. Dan semua anak-anak abang daripada Khadijah. Tuan-tuan, itu yang sedih Nabi SAW. Bila berlaku dua kesedihan ni tuan-tuan, maka Nabi SAW pun mencari tapak baru untuk dakwah. Sebab orang-orang Mekah, tuan-tuan, untuk pengetahuan, sepanjang Nabi dakwah 13 tahun di kota Madinah, di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, orang masuk Islam lebih ramai di Madinah. Kelompok muhajirin lebih kurang 150 orang saja. Tuan-tuan cuba bayang, 13 tahun dakwah, majoriti tak beriman, minoriti beriman, protector dah tak ada, kekasih hati dah meninggal. Tuan-tuan, apa lagi harus buat, tuan-tuan? Maka Nabi kata mungkin tapak Mekah tak subur, cari tapak baru di Taif. Pergi Taif, tuan-tuan, ingat orang Taif sambut kerana Bani Saqif ada kena mengena dengan Abdul Muttalib, tuan-tuan. Rupanya mereka lagi menghina Nabi, lontar Nabi dengan batu. Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah keluar daripada Taif dalam keadaan merangkak, berdarah, tuan-tuan. Merangkak masuk ke dalam kebun. Kebun kurma tu pula dimiliki oleh musuh Islam. Kebun kurma tu milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, tuan-tuan. Nabi dah berdarah, tuan-tuan. Cuma Utbah dengan Syaibah, walaupun mereka tu musuh Islam, dia tengok Nabi cedera, dia mari kesian. Allah, dia kata Muhammad. Dia kata Adas, ambil kurma, ambil ayak, bagi kepada Muhammad. Adas ni pembantu dia, tuan-tuan. Di situlah Nabi mengeluh dengan satu keluhan, tuan-tuan. Di situlah titik Nabi paling rendah. Nak cerita apa? Nak cerita kalau orang kata dia tak pernah ada titik paling rendah dalam hidupnya. Dia tidak pernah berada di the deep. Macam kata Seth Godin pun tulis satu buku. Buku tajuk The Deep. Dia kata manusia ni akan berada di the cliff, kemudian dia akan jatuh daripada cliff tu, dia akan berada di paling bawah sebelum dia lonjak naik atas. Masa itulah manusia perlukan semangat semoga dia tidak betul-betul duduk terus di bawah dan dia naik ke atas. Kalau orang putih boleh faham bab tu, kita cerita bahawa Nabi berlaku pada dia macam tu, dan kalau kita kata kita tak akan berlaku macam tu, tak tahu jalan mana kita ikut, tuan-tuan. Bila Nabi berada di titik paling bawah itulah, tuan-tuan, Nabi mengeluh, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qilati hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin ila man takilluni ila aduwi yatajahamuni au ila sadiqin qaribin malaktahu amri fa illam takun qudbana alayya fala ubali a'udzu binuri wajhikal ladzi adaa'at lahu samawati wal ard. Ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kekuatanku, ya Allah. Kepada siapa kau utuskanku, ya Allah?
kepada manusia yang menghina-Ku, ya Allah, ataupun kepada sahabat anda yang bersama dengan perjuangan, ya Allah. Kalau tak bimbang dengan kemurkaan-Mu, ya Allah, aku tak peduli apa yang kena padaku, ya Allah. Aku berlindung dengan wajah nur-Mu yang mulia, ya Allah. Falakal hamdu walakal utba, kepadamu segala puji, ya Allah, dan kepadamu lah tempat kami kembali, ya Allah. Tuan-tuan, sedih Nabi sampai tahap tu. Nabi sedih bukan Nabi kecewa dengan perjuangan. Nabi sedih kerana Nabi rasa Nabi dah gagal. Nabi dah cuba. Nabi dah sampaikan dakwah. Nabi dah kena sampai tahap demikian. Tandanya Nabi rasa kegagalan dalam dakwah dia. Datang Jibril, tuan-tuan. Jibril datang dengan Malakul Jabal, malaikat bukit. Nabi walaupun tengah down, tapi sempat fikir, tuan-tuan. Tu hebat Nabi. Jibril datang, Jibril kata, ya Muhammad, hadha Malakul Jabal. Muhammad, ni malaikat bukit. Bagi arahan pada dia, semoga dia boleh ambil bukit hempuk atas penduduk Taif. Nabi boleh sebut, la ya Jibril. Tak, jangan Jibril. Bal arju ay yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan Jibril. Aku harap nanti keluar daripada zuriat mereka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Aku harap keluar daripada zuriat mereka-mereka yang beriman. Nabi sempat fikir lagi, tak apa, yang tak beriman ni Bani Saqif. Ayah-ayah mereka, tok wan mereka, cucu mereka nanti beriman. Nabi percaya gitu. Optimisnya Nabi walaupun di dalam keadaan sangat-sangat down, tuan-tuan. Jibril tak berhenti kat tu. Malaikat bukit juga tak berhenti kat tu. Dia kata, ya Muhammad, bagi arahan. Aku empuk mereka dengan 2 bukit. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Kau bagilah hidayah kepada kaumku. Mereka tak tahu, ya Allah. Jibril terkejut dengan ucapan Nabi. Jibril pun berkata kepada Nabi, ya Muhammad, anta kama sammaka Raufur Rahim. Muhammad, kau ni betul-betul macam nama kau. Engkau sangat pengasih dan penyayang. Kenapa Jibril boleh kata demikian? Kerana Jibril dah bertugas dengan para anbiya yang lain. Para anbiya yang lain bila Allah perintahkan mereka keluar daripada daerah, mereka akan keluar dan meninggalkan kaum mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak meninggalkan kaum Bani Thaqif yang sangat-sangat tak mau ataupun enggan masuk Islam ni, tuan-tuan. Bila Bani Thaqif masuk Islam ni? Bani Thaqif ni kalau ikut nostalgia dengan Nabi, dia tolak Nabi dan sampai Fathul Mekah mereka belum Islam. Tahun 8 Hijrah, Nabi dah buka negara, Nabi pergi ke kota Madinah sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun 8 Hijrah berlaku pembukaan Fathul Mekah. Mekah dah kalah, jatuh ke tangan Islam. Orang-orang Quraisy semuanya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam berbondong-bondong. Tuan-tuan, inna fatahna laka fatham mubina. Allah memberikan kemenangan yang nyata. Tera kemenangan nyata, Taif masih kufur. Muhammad dah tawan Mekah, kami peduli apa? Bila masuk Islam? Bila Nabi lancarkan kepada mereka perang, lepas tu mereka dikepung dan mereka dah lama lepas tu menyerah, barulah mereka masuk Islam, tuan-tuan. Sampai terus tu. Nak bagi tahu, kata orang Kedah, ketegak sungguh, tuan-tuan. Terus tu Nabi masih Raufur Rahim. Daripada